Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nabihah Husna binti Ismail, nombor matrik 2792205. Saya daripada kumpulan 2 akan memulakan pembentangan mengenai bahagian pengenalan. Pada bahagian pengenalan ini mempunyai dua bahagian iaitu 1.1 tinjauan umum pandemik COVID-19 dan yang kedua iaitu 1.2 berkenaan dengan gambaran keseluruhan pandemik COVID-19 di Malaysia. Pada penghujung bulan Disember 2019, masyarakat di seluruh dunia telah digemparkan dengan kemunculan wabak penyakit berjangkit yang membawa kepada kematian, yang mana ianya dikenali sebagai coronavirus. Penyakit berjangkit ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, China. Manakala pada tahun 2020, virus COVID-19 ini telah dilihat menyerang sebahagian besar masyarakat di seluruh dunia dengan sangat cepat. Penyakit COVID-19 ini berlaku hasil daripada penularan virus COVID-19 iaitu Middle East Respiratory ataupun MERS-CoV dan juga SARS-CoV iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome. Sehingga ke hari ini iaitu pada tarikh 23 Disember 2021, jumlah keseluruhan kes COVID-19 yang dicatat di seluruh dunia adalah sebanyak 276 juta yang mana ia melibatkan lebih daripada 5 juta kematian. Keadaan bertambah lagi huru-hara dan juga membimbangkan apabila wujud varian-varian COVID-19 baru seperti Omicron, Delta dan juga Lambda dan pelbagai lagi. Misalnya, hari ini, virus Omicron dilihat sudah mula merebak dengan sangat pantas di beberapa buah negara di dunia. Disebabkan varian ini mempunyai 50 bahagian yang bermutasi di mana 32 daripadanya melibatkan struktur spike. Seterusnya, perkataan COVID-19 itu sendiri sebenarnya bukanlah merujuk kepada varian virus itu, namun ianya merujuk kepada nama penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus itu sendiri. Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO telah mengambil keputusan untuk menamakan COVID-19 ini dengan secara rasminya sebagai Coronavirus Disease 2019. Pada slide ini kita akan lihat antara langkah-langkah yang diambil oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan juga kerajaan di seluruh negara ke arah membuat persiapan rapi bagi menghadapi penyakit COVID-19 ini. Antaranya adalah WHO iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai darurat kesihatan. Selain itu, beberapa negara telah mengambil langkah menutup pintu masuk negara mereka. Seterusnya, mereka juga telah melaksanakan kawalan dan pemantauan ke atas kawasan yang menyumbang kepada peningkatan kes, contohnya di daerah Wuhan, China. Selain itu, mereka juga turut membangunkan negara juga turut membangunkan hospital khas untuk merawat penyakit COVID-19 ini dengan rapi dan juga melaksanakan perintah berkurung kepada penduduk dalam beberapa tempoh masa tertentu dan memperkenalkan SOP untuk COVID-19 ini iaitu dengan menghindari perkara 3S iaitu tempat yang sempit, sesak dan juga hindari dari bersembang dekat. Pada slide ini pula saya akan menerangkan berkaitan dengan bahagian 1.2 iaitu gambaran keseluruhan COVID-19 di Malaysia. Malaysia juga tidak terkecuali daripada ancaman virus ini apabila telah mencatatkan kes pertama COVID-19 yang melibatkan 3 orang pelancong dari negara China yang telah bercuti di negeri Johor. Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM dan juga kerajaan yang mentadbir pada waktu itu telah menasihati serta menyekat pergerakan rakyat Malaysia ke negara China bagi suatu tempoh masa tertentu. KKM juga telah mengenal pasti sebanyak 26 hospital untuk dijadikan sebagai pusat rawatan terapi bagi kes COVID-19 ini. Pada bulan Februari 2020, jangkitan COVID-19 pertama yang melibatkan warga negara telah berlaku dan hal ini secara tidak langsung memberi ketakutan dan juga kebimbangan kepada rakyat di seluruh Malaysia. Kerajaan Malaysia juga telah mengambil beberapa langkah proaktif dan efisien iaitu melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang bermula pada 18 Mac 2020 di mana ianya melibatkan larangan melakukan aktiviti pergerakan dan juga berkumpul atau berhimpun secara beramai-ramai. Namun, langkah yang telah diambil ini dilihat menjerut ekonomi negara Malaysia pada ketika itu, yang mana Malaysia telah mengalami kemerosotan yang besar sebanyak 2.4 bilion
berikutan daripada penutupan sektor-sektor ekonomi yang menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar. Justru itu, senario ini telah dipandang serius oleh semua pihak, terutamanya pihak kerajaan Malaysia pada ketika itu, yang mana mereka telah mengubah polisi dalam mengekang penularan jangkitan COVID-19 di samping memulihkan kembali ekonomi negara Malaysia, iaitu melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan di beberapa buah negeri yang mencatatkan kes COVID-19 yang rendah. Melalui polisi baharu ini, dapat dilihat bahawa masyarakat menerima beberapa kelonggaran, antaranya dibenarkan untuk melakukan aktiviti riadah dan juga dibenarkan untuk makan di premis makanan dengan SOP yang sangat ketat dan pelbagai lagi. Selain itu, pelaksanaan PKPB dan juga PKPP yang dibuat lebih bersifat neutral dan juga inklusif terhadap sektor-sektor ekonomi yang telah terjejas akibat daripada fasa pertama, iaitu PKP. Pada penghujung bulan 9 2020, Malaysia digemparkan lagi dengan gelombang ketiga jangkitan COVID-19 sejurus selesainya Pilihan Raya Negeri Sabah ataupun PRN Sabah. PRN Sabah dilihat sebagai salah satu penyumbang utama kepada peningkatan kes jangkitan COVID-19 pada ketika itu. Dan pada awal tahun 2021, Malaysia telah menerima bekalan vaksin pertama untuk diberikan kepada barisan petugas kesihatan dan diikuti dengan golongan yang berisiko tinggi, dan seterusnya barulah populasi dewasa yang berumur 18 tahun dan ke atas. Akhir sekali, pada pertengahan tahun 2021, Malaysia dikejutkan lagi sekali dengan penemuan varian-varian baharu COVID-19 yang dilihat lebih ganas dan juga lebih berbahaya. Assalamualaikum, nama saya Nur Hidayati binti Wasti akan membentangkan mengenai 3 industri yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 di Malaysia. Bagi industri yang terkesan ialah industri pelancongan. Dengan penyebaran wabak COVID-19 telah memberi impak secara makro kepada pertubuhan industri pelancongan yang mendalam terhadap ekonomi dan juga sosial. Penularan COVID-19 terhadap industri pelancongan adalah sektor yang paling terjejas di mana ia telah menyebabkan sesebuah negara telah menguatkuasakan peraturan dalam menjamin keselamatan dan kesihatan masyarakat. Virus ini telah menjejaskan semua sebahagian daripada rantaian nilai hospitality pelancongan di Malaysia. Berdasarkan jadual di sebelah menunjukkan hasil purata bagi ketibaan pelancong di Malaysia, di mana pada tahun 2015 hingga 2019 telah menunjukkan hasil jurang yang tidak ketara di antara jumlah ketibaan pelancong sama ada tempatan maupun asing. Namun, pada tahun 2020, ia telah mencatatkan angka yang paling teruk sekali berbanding dengan tahun sebelumnya di mana ketibaan pelancong pada tahun berikut hanyalah 9.8 juta. Hal ini sedemikian kerana kerajaan Malaysia membuat tindakan yang tegas dalam penutupan kesemua operasi bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa jenis perkhidmatan pelancongan yang terjejas, antaranya ialah penginapan dan perhotelan di mana mereka menghadapi masalah bagi sesetengah pihak yang telah membuat permintaan bayaran balik dan terpaksa membatalkan pakej penginapan mereka. Bagi restoran ataupun kedai makanan telah menghadapi masalah bagi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah menyebabkan pemilik kedai mengalami kerugian dari segi bahan mentahnya dan juga ketidakmasukan keuntungan. Untuk pengangkutan pula, ia adalah satu elemen yang paling penting dalam sektor pelancongan. Akibat PKP telah menyebabkan permintaan bagi perkhidmatan pengangkutan awam menjadi kurang tumpuan. Seterusnya ialah ejen pelancongan dan pengendali pelancongan. Masalah yang dihadapi adalah urus niaga bagi ejen pelancongan yang telah menjadi perlahan dengan ketara. Dan akhir sekali ialah bagi tempat tarikan, masalah yang dihadapi adalah penutupan tempat dan pembatalan peristiwa seperti taman tema, zoo, museum dan seumpamanya. Industri seterusnya yang terjejas akibat daripada COVID-19 ialah industri pengangkutan. Sektor pengangkutan memainkan peranan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Had perjalanan telah dikenakan oleh kerajaan Malaysia bagi menghalau virus daripada merebak. Akibatnya, hasil pendapatan daripada industri pengangkutan telah menurun secara mendadak yang mengakibatkan pengurangan gaji bagi sesetengah pekerja pengangkutan, pemberhentian pekerja bagi yang lain dan penutupan beberapa syarikat pengangkutan akibat daripada muflis. Berikutan dengan jadual di atas yang dinyatakan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia adalah mengenai statistik pengangkutan Malaysia pada tahun 2019 dan 2020.
dapat dilihat penurunan yang agak ketara dari tahun 2019 ke 2020 bagi pengangkutan darat, udara dan maritim. Ia jelas menunjukkan bahawa penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan negatif secara mendalam bagi sesebuah organisasi industri pengangkutan untuk menjalankan peroperasian mereka secara biasa semula. Industri pengangkutan juga mengalami beberapa isu dan masalah seperti menghadkan bilangan penumpang yang dibenarkan dalam satu perjalanan. Wabak ini telah memberi kesan besar kepada penumpang dan pengangkutan, bahkan tingkah laku perjalanan berubah secara drastik apabila mobiliti dihadkan sebagai tindak balas daripada COVID-19. Peningkatan kos standard pembersihan baharu, malah ada yang terpaksa menjual aset atau memberhentikan kaki tangan, dan perkhidmatan akibat daripada kesulitan ini. Tambahan pula, kebimbangan mengenai hubungan bapat memberi kesan kepada kualiti persepsi dan daya tarikan pelbagai mod pengangkutan. Bagi industri pembinaan, ia merupakan sektor penting dalam ekonomi dan pembangunan sosial bagi sesebuah negara. Berikutan dengan itu, pandemik COVID-19 yang muncul di seluruh dunia telah menjejaskan industri pembinaan di Malaysia, terutamanya bagi bandar utama yang menjalankan projek pembinaan bangunan, lebuh dan seumpamanya telah terganggu. Ia telah menyebabkan sesetengah pekerja terpaksa bekerja daripada rumah, di mana ia mungkin tidak praktikal kerana setiap tapak binaan perlu dilakukan secara aktiviti fizikal. Mana-mana projek bangunan besar yang ditangguh akan memberi pengaruh yang besar kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Masalah dan isu yang akan dihadapi oleh industri pembinaan akibat pandemik COVID-19 akan mengakibatkan penutupan sektor pembinaan. Aktivitinya menghadapi pengantungan dan pembatalan projek kerana kekurangan bahan peralatan dan alat ganti. Industri pembinaan bergelut dengan pelbagai isu termasuklah kekurangan tenaga kerja, kualiti pekerjaan dan kekurangan produktiviti yang kesemuanya telah menimbulkan pelbagai halangan. Permasalahan turut menyulitkan industri pembinaan di mana perlu memberi tumpuan secara dua hala bagi memastikan pekerja mengikut arahan dan norma yang diberikan. Terakhir sekali, setiap pembinaan yang ingin dilakukan memerlukan prosedur yang ketat, iaitu perlu mengekalkan jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan membuat surat bagi membolehkan proses pembinaan dapat dilakukan. Assalamualaikum, nama saya Nur Hashiki Binti Hamdani, nombor metrik 279211. Saya akan membentangkan industri perkilangan dan peruncitan. Industri perkilangan merupakan sektor yang memainkan peranan penting dalam ekonomi serta pembangunan di Malaysia. Industri perkilangan ini lebih kepada industri pembuatan dan pemprosesan yang menghasilkan pelbagai jenis produk dan bahan untuk memberi kemudahan kehidupan serta aktiviti harian bagi masyarakat. Berkepentingan industri pembuatan ini sememangnya telah menyumbang kepada peningkatan KDNK dalam ekonomi negara sebanyak 20%. Oleh itu, industri perkilangan ini sangat mementingkan sumber tenaga buruh yang ramai agar dapat menciptakan pekerjaan yang memberikan sumbangannya terhadap hasil ekspor dan juga pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Walau bagaimanapun, Malaysia telah dilanda dengan pandemik COVID-19 yang telah memberikan perubahan dalam dasar serta ekonomi negara yang tidak stabil. Menurut daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, mengatakan bahawa industri perkilangan merupakan sektor perindustrian yang paling terjejas. Keadaan ini disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengawal penularan wabak COVID-19 ini berlaku. Perkilangan yang tidak beroperasi telah menimbulkan permasalahan penurunan bagi indeks pengeluaran perindustrian IPP sektor pembuatan di Malaysia. Sektor pembuatan yang menyumbang kepada penurunan ini adalah sektor mineral bukan logam, logam asas dan logam kejuruteraan, peralatan pengangkutan dan pembuatan lain, kayu perabot, produk kertas dan pencetakan, tekstil, pakaian dan kulit kasa. Sekiranya anda melihat pada carta ini menunjukkan bahawa pengeluaran perindustrian IPP bagi sektor pembuatan telah mengalami penurunan sebanyak 0.2% pada bulan Jun 2021, iaitu merosot kepada 5.2% bagi perubahan tahun ke tahun. Kejatuhan pengeluaran perindustrian ini adalah kali kedua berlaku semenjak kejatuhan pertama pada tahun 2020. Subsektor dalam sektor pembuatan pada bulan Julai 2021 ini telah mengalami penurunan adalah mineral bukan logam mengalami penurunan 27.6%, peralatan pengangkutan mengalami penurunan 43.8% dan perabot, produk kertas dan pencetakan mengalami penurunan 23.7%. Output bagi sektor elektronik juga mengalami kemerosotan sebanyak 66%. Penurunan pengeluaran perindustrian ini mengakibatkan pengeluaran bagi barangan akan menjadi terhad dan kekurangan mengikut kepada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Bukan itu saja, pelaksanaan PKP juga telah menyebabkan industri perkilangan menghadkan kapasiti bagi tenaga kerja sebanyak 60% bagi mengurangkan penularan wabak COVID-19. Ini mengakibatkan banyak perniagaan mengalami kemerosotan kejatuhan indeks aktiviti termasuk jualan tempatan dan ekspor. Penghentian dan pembekuan pengambilan tenaga kerja ini telah menyumbang kepada gangguan pengeluaran serta gangguan terhadap rantaian bekalan. Sebagai contoh, di Johor merupakan industri perkilangan yang paling banyak kehilangan tenaga kerja dengan 37%. Kehilangan pekerja ini telah menyumbang juga kepada pengangguran yang meningkat pada bulan Mac 2020. Ini dipengaruhi oleh kesan PKP kepada pasaran buruh. Seterusnya, industri peruncitan. Industri peruncitan merupakan industri yang sedang berkembang pesat dan terpenting. Kewujudan pelbagai pasaraya besar semakin menjadikan tempat tarikan para pengguna di Malaysia yang mampu memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi, taraf hidup dan cara hidup masyarakat. Peruncitan menjadi proses pengeluaran yang terakhir yang mudah memberikan keperluan barangan yang tepat kepada pengguna atau masyarakat. Pusat membeli belah di Malaysia juga menarik perhatian pelancongan yang tidak hanya menjadi tempat jual beli tetapi ia juga menjadi penawaran pelbagai produk perkhidmatan. Namun, kemunculan wabak penyakit COVID-19 di Malaysia telah mempengaruhi kepada masalah industri peruncitan. Pada awal bulan Januari 2020, pelbagai pertubuhan seperti Persatuan Peruncit-Peruncit Malaysia telah mengatakan bahawa hasil jualan mereka menurun sebanyak 50% dan akan dijangka akan terus menurun lebih daripada 80% dalam tempoh 3 bulan. Penurunan ini terutamanya bagi peruncit pusat beli belah yang bergantung kepada pelancong asing. Sebilangan besar di kawasan pelancongan seperti di KLCC, kawasan Pulau, Bukit Bintang dan Chinatown telah dilaporkan bahawa hasil jualan mereka menurun sebanyak 80%. Pelaksanaan PKP telah melibatkan penutupan beberapa permis dan kedai runcit di bawah perkhidmatan bukan penting. Subsektor peruncitan bagi pasaraya ia kurang terjejas berbanding dengan subsektor perusahaan pusat beli belah seperti fashion, pakaian, farmasi dan komestik. Pada suku tahun yang kedua 2020, subsektor peruncitan untuk penjagaan diri, farmasi dan barangan terpakai dan produk optik mengalami kadar pertumbuhan negatif. Bagi subsektor komestik, aksesori dan fashion telah mengalami kemerosotan kadar pertumbuhannya. Bukan sahaja pengusaha mengalami penurunan dalam jualannya tetapi mereka juga terpaksa menanggung kos penyewaan tambahan dengan menyewa lebih banyak pembersihan seperti suhu dan menyediakan sanitizer tangan di lokasi yang strategik. Ini mengakibatkan pelbagai kedai di pusat beli belah yang tidak mampu meneruskan beroperasi dan gagal dalam penyewaan kerana bilangan pengunjung yang terus menurun semakin hari. Bukan sahaja pengusaha di kedai-kedai pusat beli belah mengalami penurunan tetapi jualan runcit kenderaan juga mengalami kemerosotan sejak awal tahun pertama 2020 dan kembali terjejas pada separuh pertama tahun 2021 pada bulan Jun. Melihat kepada carta TIV pada tahun 2021 ini, jualan kenderaan bulan Jun telah mengalami kemerosotan sebanyak 96% kepada 1,921 unit yang terjual berbanding bulan sebelumnya. Hal ini kerana PKP menyebabkan berlakunya penutupan kawasan pameran di pusat beli belah. Jika melihat kepada carta, kejatuhan jualan kenderaan terus merosot sejak bulan April dan Mei pada bulan 2021 berbanding pada tahun sebelumnya iaitu 2020 yang terus meningkat pada bulan Mei dan bulan Jun. Hal ini jelaslah bahawa industri peruncitan sememangnya memberikan kesan negatif sepanjang PKP dilaksanakan dan mengakibatkan 20% penutupan kedai terutamanya bagi hasil jualan peruncitan produk yang tidak penting serta membabitkan lebih ramai pekerja yang hilang pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Afrina Bakis binti Mansur dengan nombor metrik 279533 akan teruskan pembentangan dengan kesan COVID-19 terhadap sosial. Kesan COVID-19 terhadap sosial yang pertama ialah menghadkan interaksi sosial. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 yang melanda negara Malaysia telah menyebabkan banyak aktiviti sosial tidak dapat dilaksanakan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, di mana pelaksanaan PKP ini telah menghalang aktiviti sosial untuk terus berlaku. Tujuan pelaksanaan PKP ini adalah untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dalam kalangan masyarakat.
Interaksi sosial yang terhad telah menyebabkan masyarakat terpaksa hidup dalam norma yang baharu tanpa melakukan aktiviti sosial seperti aktiviti keagamaan, gotong royong, majlis perkahwinan dan sebagainya. Hal ini kerana perkara tersebut telah dilarang dalam syarat PKP pada ketika itu. Oleh itu, pandemik COVID-19 yang melanda di negara Malaysia ini telah mengubah norma baharu hidup masyarakat untuk bersosial dengan lebih terhad. Keadaan ini menyebabkan masyarakat lebih selesa untuk melakukan aktiviti sosial tanpa melibatkan ramai orang. Secara tidak langsung, dapat menghadkan interaksi sosial dan aktiviti sosial dalam kalangan masyarakat. Kesan yang kedua ialah kesihatan mental. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan ramai masyarakat tidak dapat keluar rumah secara bebas. Keadaan ini menyebabkan ramai masyarakat yang tertekan akibat memikirkan pendapatan hidup yang semakin berkurang. Terutamanya golongan B40 yang terpaksa diberhentikan kerja atau dikurangkan gajinya oleh majikan kerana tidak mampu membayar gaji penuh kepada pekerja akibat kemerosotan ekonomi yang berlaku di sebuah syarikat. Seterusnya, masyarakat juga akan berasa tertekan kerana tidak dapat hidup bebas seperti biasa kerana bimbang dengan virus COVID-19. Seperti yang kita tahu, pelaksanaan PKP, masyarakat tidak dibenarkan untuk keluar tanpa tujuan yang munasabah kerana pelaksanaan PKP ini adalah untuk mengurangkan risiko jangkitan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, kebimbangan yang dialami oleh masyarakat terhadap penyakit COVID-19 ini telah menyebabkan ramai golongan masyarakat memikirkan perkara yang negatif berkaitan penyakit ini. Dalam pandemik ini juga, kesihatan mental kanak-kanak juga akan mudah terjejas kerana mereka lebih mudah terdedah kepada penggunaan telefon pintar. Penggunaan telefon pintar yang terlalu kerap akan menyebabkan mental kanak-kanak menjadi kurang cerdas akibat terlalu terdedah dengan permainan video game. Kesan sosial yang seterusnya ialah peningkatan kemahiran penggunaan teknologi. Pada zaman pandemik COVID-19 ini, teknologi merupakan elemen penting bagi masyarakat untuk kemudahan menguruskan tugas harian seperti untuk bekerja, belajar, membayar bil dan sebagainya. Penggunaan teknologi ini lebih diutamakan dalam aspek pendidikan di mana melalui pembelajaran secara online dapat kita teruskan pembelajaran dan pengajaran ketika pandemik COVID-19 berlaku. Penerusan pembelajaran melalui platform online ini adalah untuk mengelakkan pelajar terus ketinggalan dalam pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi ini dapat memudahkan masyarakat untuk membeli barangan keperluan melalui platform online seperti Lazada dan Shopee. Oleh itu, melalui platform online ini, masyarakat dapat menggunakannya untuk memperolehi barangan-barangan keperluan harian tanpa perlu keluar rumah. Kesan sosial yang seterusnya ialah peningkatan penggunaan media sosial di mana pandemik COVID-19 ini telah menggalakkan masyarakat untuk lebih mengetahui menggunakan teknologi bagi menjana pendapatan. Penggunaan media sosial ini lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan perniagaan online dan secara tidak langsung masyarakat dapat menyertai ejen-ejen perniagaan bagi memperoleh pendapatan sampingan. Selain itu juga, penggunaan media sosial ini membantu dalam mempromosikan perniagaan ke semua media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya untuk mempromosikan barangan jualan mereka di media sosial bagi menarik perhatian masyarakat untuk membelinya. Seterusnya, kesan COVID-19 terhadap persekitaran. Kesan COVID-19 terhadap persekitaran yang pertama ialah kualiti udara semakin pulih. Seperti yang kita tahu, kualiti udara sebelum pandemik dapat dikatakan kurang memuaskan, terutamanya di kawasan bandar.
Hal ini kerana ramai pengguna jalan raya yang menggunakan kenderaan sendiri untuk keluar pergi ke tempat kerja atau ke destinasi yang mereka inginkan. Namun, kehadiran COVID-19 di negara Malaysia menyebabkan pencemaran dan kualiti udara menjadi semakin baik kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menyebabkan ramai masyarakat tidak dapat keluar rumah tanpa tujuan yang munasabah. Keadaan ini menyebabkan kurang penggunaan kenderaan di jalan raya dan kurang pembebasan asap kenderaan ke udara. Kesan seterusnya terhadap persekitaran ialah pencemaran air semakin berkurang. Pandemik COVID-19 mula melanda di negara Malaysia telah menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Pelaksanaan PKP ini telah menyebabkan beberapa sektor ekonomi seperti kilang dan sektor pelancongan ditutup bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 di tempat kerja ataupun di pusat-pusat pelancongan. Penutupan sektor ekonomi ini menyebabkan pembuangan sampah semakin berkurangan ke dalam sungai. Contohnya di Sungai Kelang, di mana kualiti air di Sungai Kelang menunjukkan peningkatan yang semakin baik akibat pengurangan aktiviti perniagaan, di mana pengurangan aktiviti perniagaan ini mampu memulihkan kualiti air Sungai Kelang untuk menjadi lebih bersih daripada sebelum ini. Seterusnya, kesan COVID-19 terhadap persekitaran ialah kebersihan pantai semakin baik. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan aktiviti pelancongan terpaksa ditutup sementara bagi mengelakkan risiko jangkitan. Keadaan ini memberi kesan kepada pantai kerana kurangnya pelancongan daripada masyarakat akan menyebabkan kurangnya pembuangan sampah yang merata-rata di kawasan pantai. Ini dapat diberikan contoh seperti di Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu, di mana pada awalnya banyak longgokan sampah yang terdapat di kawasan pantai tersebut. Namun, penutupan aktiviti pelancongan ketika pandemik COVID-19 menyebabkan longgokan sampah tersebut semakin berkurangan akibat ketiadaan pelancong luar yang datang ke kawasan pantai tersebut. Oleh itu, pandemik COVID-19 ini memberi manfaat kepada persekitaran kerana ia mampu menjadikan persekitaran lebih baik dan lebih indah daripada sebelum ini. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Atira binti Raja Aslan. Nombor metrik saya adalah 277365. Saya akan menerangkan kesan wabak COVID-19 yang negatif kepada persekitaran. Kesan yang pertama adalah menyebabkan banyak bangunan terbengkalai, iaitu wabak COVID-19 juga memberi kesan yang negatif kepada persekitaran. Antara kesan negatif terhadap persekitaran adalah banyak bangunan terbengkalai. Hal ini demikian kerana aktiviti pembinaan tidak dapat dijalankan. Segala aktiviti dan juga pekerjaan tidak dapat dilakukan. Oleh itu, menjadikan bangunan yang sedang dibina terbengkalai dan tidak dapat disiapkan pada kadar masa yang ditetapkan. Pekerja bahagian pembinaan tidak dapat menjalankan kerja mereka bagi memastikan kesihatan mereka terjaga dan bagi menghindari wabak COVID-19. Oleh itu, mereka dicutikan tanpa gaji dan mereka mengalami masalah kewangan apabila tidak dapat bekerja. Seterusnya adalah apabila wujud bangunan terbengkalai, maka wujudlah tempat bagi mereka yang menghisap dadah untuk tinggal di situ dan menjalankan aktiviti mereka iaitu menghisap dadah. Bangunan terbengkalai menjadi sarang kepada dadah dan menjadi tumpuan mereka yang menghisap dadah kerana kawasan itu tidak menjadi tumpuan orang ramai dan tersembunyi. Oleh itu, ianya akan memberi kesan buruk kepada orang ramai dan bangunan terbengkalai juga mampu menjadi tempat mereka untuk melakukan kecurian dan juga hubungan seksual. Ianya memberi kesan buruk kepada penduduk dan keselamatan mereka juga akan terjejas.
Selain itu, bangunan terbengkalai juga akan menjejaskan kesihatan manusia. Hal ini demikian kerana bangunan yang belum siap dibina akan meninggalkan peralatan untuk pembinaan rumah dan air mudah memasuki rumah apabila hujan. Ianya akan menyebabkan air bertakung sehingga menyebabkan perbiakan nyamuk Aedes. Di samping itu, ia juga menyebabkan kesihatan manusia terjejas iaitu demam denggi yang boleh membawa maut. Jelaslah wabak COVID-19 memberi kesan yang negatif kepada persekitaran yang menyebabkan beberapa aktiviti terganggu dan menyebabkan kesan kepada manusia sekeliling. Oleh itu, kita mestilah cari jalan penyelesaian bagi memastikan kesan terhadap persekitaran dapat dikurangkan dan juga dapat dielakkan. Berikut adalah contoh bangunan terbengkalai iaitu kesan daripada COVID-19 terhadap persekitaran. Aktiviti pembinaan tidak dapat dijalankan. Seterusnya juga adalah merupakan bangunan-bangunan terbengkalai dan contoh-contoh bangunan terbengkalai. Kesan negatif COVID-19 kepada persekitaran seterusnya adalah menjejaskan populasi tumbuhan. Kesan negatif wabak COVID-19 adalah memberi kesan kepada terhadap populasi tumbuhan. Namun, kajian mengenainya kurang dan tidak mengambil berat. Telah didapati hasil kajian mendapati sebanyak 13 tumbuhan layu dan juga luka. Ia juga dipercayai adalah disebabkan kecederaan mekanikal semasa proses inokulasi. Manusia dan haiwan terdedah kepada virus ini setiap hari. Tambahan, virus ini menjangkiti hanya tumbuhan dan tidak memiliki potensi terhadap sifat patogenik terhadap manusia dan haiwan. Namun begitu, manusia juga membolehkan virus tumbuhan yang dikenali sebagai virus mozaik tembakau (TMV). Virus ini didapati di dalam rokok. Kesan negatif COVID-19 terhadap persekitaran adalah pencemaran air dan udara. Masalah pandemik COVID-19 mempengaruhi alam sekitar dan iklim. Pengurangan aktiviti moden manusia seperti pergerakan kenderaan bermotor menyebabkan tahap pencemaran udara dan air di pelbagai daerah mengalami penurunan. Di China, kuarantin wilayah dan beberapa faktor lain telah mengakibatkan penurunan pelepasan karbon sebanyak 25% dan pelepasan nitrogen oksida sebanyak 50%. Ahli sains menganggarkan bahawa penurunan pelepasan tersebut telah menyelamatkan 77,000 kehidupan di bumi di dalam kurun waktu 2 bulan. Meskipun demikian, pandemik juga berpengaruh pada aktiviti haram seperti penebangan hutan, hujan Amazon dan pemburuan liar di Afrika. Ianya menyukarkan usaha diplomasi dasar alam sekitar dan menyebabkan kemelesetan ekonomi yang boleh menjejaskan perkembangan tenaga mesra alam. Berikut adalah contoh tumbuhan yang mengalami masalah pertumbuhan. Saya akan menerangkan cadangan alternatif daripada kumpulan kami. Cadangan alternatif daripada kumpulan kami ialah memperkukuhkan dasar perindustrian negara. Cadangan ini merujuk kepada isu dan masalah yang dihadapi oleh 5 industri yang dinyatakan ekoran berlakunya pandemik COVID-19 dalam negara kita. Hal ini kerana menitikberatkan tentang perkembangan industri yang lebih maju dan kukuh. Seterusnya, menekankan peningkatan ekonomi yang lebih pesat. Melalui isu dan masalah yang berlaku dalam industri, ramai pekerja terpaksa diberhentikan kerja, masyarakat terpaksa keluar daripada rumah sewa kerana tidak mampu membayar, kelumpuhan ekonomi, aktiviti ekonomi dan sebagainya. Dasar yang dicadangkan ini jelas dapat melahirkan lebih ramai masyarakat yang berkemahiran dalam teknologi hari ini. Ini kerana negara mahu mengeluarkan hasil industri dalam kuantiti yang lebih besar. Selain itu, dasar perindustrian negara ini juga membantu dalam menstabilkan semula perbelanjaan dan kewangan bagi kelima-lima industri ini. Ini kerana industri-industri ini mengalami kerugian. Oleh itu, dasar yang dicadangkan ini membantu dalam menguruskan sistem perbelanjaan dan kewangan yang lebih cekap.
Seterusnya, negara harus bijak mengawal dan mengatur strategi yang lebih kukuh bagi membaik pulih semula ekonomi negara melalui industri-industri tersebut. Dalam masa yang sama, membuka ruang yang lebih luas kepada mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pada bahagian ini, saya akan membuat kesimpulan akhir berdasarkan kepada hasil laporan tugasan yang telah kumpulan saya laksanakan. Secara keseluruhannya, pandemik COVID-19 yang berlaku pada hari ini dilihat memberi banyak kesan terhadap kehidupan manusia dari pelbagai segi, antaranya ekonomi, persekitaran dan juga sosial. Antara yang paling terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ini adalah sektor ekonomi. Sektor ekonomi ini dilihat sebagai sektor terpenting kepada pembangunan negara dan juga merupakan nadi penting kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK. Walaupun pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan Malaysia dalam membendung dan mengurangkan penularan jangkitan COVID-19 ini seperti memperkenalkan program vaksinasi kebangsaan dan juga melaksanakan pematuhan SOP yang ketat, namun COVID-19 ini dilihat masih menjadi isu kritikal yang memberi kebimbangan dan kerisauan kepada seluruh rakyat di Malaysia. Seterusnya, antara kesan negatif yang boleh saya gariskan semula hasil daripada laporan tugasan yang telah kumpulan saya sediakan adalah seperti ekosistem sosial masyarakat tempatan mula mengalami perubahan. Ia juga mewujudkan masalah tekanan emosi dalam kalangan masyarakat dan perubahan gaya hidup berasaskan norma baharu. COVID-19 ini juga dilihat memberi impak kepada persekitaran tempatan di Malaysia, misalnya wujudnya bangunan-bangunan yang terbengkalai dan juga wujudnya kawasan yang dulunya sibuk dengan aktiviti manusia, namun sekarang kawasan tersebut senyap dan sunyi. Hal ini berikutan daripada polisi yang telah dijalankan dan diambil oleh kerajaan ke arah membendung dan mengurangkan penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia dengan melaksanakan PKP, PKPB dan juga PKPP. Selain itu, COVID-19 ini juga dilihat memberi impak kepada peningkatan sisa buangan domestik dan juga klinikal. Contoh sisa buangan klinikal seperti PPE, pelitup muka dan juga sarung tangan. Namun begitu, kita tidak boleh nafikan juga bahawa pandemik COVID-19 yang berlaku pada hari ini dilihat memberi sedikit sebanyak impak positif kepada kehidupan manusia. Misalnya meningkatkan kemahiran IT dalam kehidupan seharian, melahirkan masyarakat yang cakna dan juga peka terhadap kebersihan diri dan juga persekitaran mereka.